إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi surau dan imam dan Bilal dan Haji Munaim Abu Bakar, bagian dakwah surau Islahiyah Ahmadiyah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah karena pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam siri kuliah bulanan saya bersama dengan tuan-tuan. Dan kuat sikit semua, tidak kuat. Dan kita bersyukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih lagi memberikan kita keupayaan untuk hadir ke rumah Allah ini bagi kita menunaikan tanggungjawab kita di malam hari sebelum kita bertemu lagi pada keesokan harinya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Sayyidina Ali pernah ditanya dengan beberapa soalan. Di antara soalannya ialah, apa beza orang yang memiliki ilmu dengan orang yang memiliki harta? Apa beza orang yang ada ilmu dengan orang yang ada harta? Orang yang ada ilmu, kata Sayyidina Ali ini, dipanggil mereka ataupun diseru mereka dengan nama yang besar dan nama yang mulia. Ada ilmu, maka adalah pangkatnya. Sekurang-kurangnya tu imam, orang panggil juga imam. Sekurang-kurangnya kalau dia ada ilmu silat, orang panggil juga panglima.
Panglima. Ini panglima. Ini lima ni panglima. Tak apalah. Ada juga pangkat dibandingkan dengan orang yang tidak ada ilmu. Berbeza dengan orang yang memiliki harta, diberi juga gelaran tetapi dengan gelaran bakhil. Itu yang ada cerita Haji Bakhil. Haji Bakhil datang orang lelaki, dua orang cikgu nak minta pertolongan derma. Mereka kata yang ni untuk anak-anak yatim. Oh, dia kata budak-budak tak boleh pakai duit banyak, bagi RM1 je. Tapi bila datang cikgu muni, kain 10 dibagi dia. Punyalah Bakhil. Dah nak cerita, Piramli nak cerita ke kita bahawa orang yang ada harta ini dia mendapat jolokan kalau dia kedekut namanya bakhil lah. Tapi berbeza dengan orang yang ada ilmu. Apa jua ilmu yang dia ada, sama ada ilmu itu ilmu akhirat seperti yang kita belajar pada malam ini, ataupun ilmu itu ilmu dunia, tetap diberikan keistimewaan kepada mereka. Walaupun dia seorang tukang masak, kerana dia ada ilmu masak, masa masuk TV lah dia. Kerana dia ada ilmu masak lah Chef Wan tu dapat datuk, kerana ilmu masak. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab itulah Sayyidina Ali ini disebut sebagai Babul Ilmi. Babul Ilmi, pintu kepada segala ilmu ini ada pada Sayyidina Ali. Baik, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini siri terakhir kuliah tajuk Gunung Tujuh. Dan perbahasan Gunung Tujuh ini sudah berbulan-bulan kita bawa. Ini adalah siri yang terakhir insyaAllah. Dan lepas ni kita akan bawa mengenai tajuk-tajuk pilihan yang lain. Saya akan bawa pada tuan-tuan ini tajuk pilihan yang lain. Di antaranya ialah hakikat doa, ataupun amalan-amalan yang diberikan pahala, amalan-amalan sunnah yang diberikan insyaAllah, yang itu selepas daripada ini. Cuma pada malam ini sebagai yang terakhirnya dalam tajuk Gunung Tujuh, yaitu satu perbahasan yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dalam mengisi hidayah daripada Allah. Kita ni dah Muslim, kita dah dapat hidayah, maka perlu mengisi. Kerana bila ada pengisian ketujuh-tujuh perkara atau ketujuh-tujuh gunung yang kita dah sebut sebelum ini, maka seseorang itu akan berupayaan untuk merasa tenang dalam dirinya. Dia akan boleh rasa tenang. Dia akan boleh buat amalan macam mana orang lain boleh beribadat, maka dia juga kuat untuk beribadat. Dia boleh sembahyang, dia boleh puasa, dia boleh berzakat, dia boleh naik haji, dan dia boleh buat kebajikan tanpa dia meninggalkan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Dia boleh buat semua. Nak dibandingkan dengan ada sebahagian manusia yang tak boleh nak buat. Dia boleh sembahyang, puasanya malas, atau mungkin dia boleh sembahyang, dia boleh puasa, tapi kedekut untuk keluarkan zakat. Kemudian dalam masa yang sama dia akan menjadi manusia yang tenang dalam dirinya. Kerana ada manusia yang sembahyang, manusia yang puasa, dia dah berzakat, tetapi jiwanya tak pernah tenang. Dia dah pemurah dah rajin bersedekah dah, tapi hati dan jiwanya tak pernah tenang. Berkerut aja muka dia. Bukan kerana apa? Mungkin kerana pengisian hidayah yang sepatutnya ada dalam diri seseorang Muslim itu tidak dicapai. Mungkin kerana dia tidak ada ilmu. Maka sebab itulah Imam Ghazali dia tulis sebuah kitab yang namanya Minhajul Abidin, kurikulum dalam bahasa kita, ataupun undang-undang kehidupan seseorang hamba Allah. Maka kitab tersebut kita cuba ringkaskan dan jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kalau nak belajar daripada A sampai Z melalui kitab itu saja, baca saja tentang kitab Minhajul Abidin, baca saja tak faham lagi, baru baca tu eja kalimat-kalimat dia tu seminggu. Kalau kita baca straight seminggu baru habis, faham belum tentu. Tapi bila kita buat ringkasan, maka dia memberi mudah kepada kita. Kita dah bahaskan sebelum ini 7 gunung. Gunung ilmu, gunung taubat,
Kemudian gunung Awaiq. Apa dia gunung Awaiq? Gunung yang menghalang kita daripada dapat pahala. Kemudian gunung Awarid, gunung yang dihalang juga tapi sikit-sikit. Kalau kita berupayaan, ada jalan kita boleh lawan apa yang berlaku dalam diri, insya-Allah kita boleh dapat pahala. Kemudian ada gunung yang dipanggil gunung Bawa'is. Apa dia gunung Bawa'is? Gunung yang mendorong kita buat baik. Ada dorongan-dorongan buat baik. Kemudian dipanggil juga gunung Qawadih, gunung yang boleh menyebabkan kalau kita ikut gunung ini ataupun kita ikut perkara ini, maka amalan kita, pahalanya tidak setimpal mana pun kita dapat. Sepatut boleh dapat 100, kita dapat separuh, atau mungkin tak dapat langsung, boleh beribadat tapi tidak ada pahala. Dan yang terakhirnya gunung syukur. Apa dia syukur? Dalam bahasa kita, terima kasih lah. Terima kasih kerana Allah memberikan sesuatu pada kita. Nak balas balik terima kasih kepada Allah, bagaimana? Kata Imam Ghazali, mesti gunakan seluruh tulang kita yang 4 kerat ni untuk taat Allah. Gunakan tulang kita, gunakan tubuh badan kita yang 4 kerat ini, mata, telinga, kaki, tangan, perut, faraj ataupun kemaluan kita, dan semua anggota kita ini buat sesuatu yang diridai oleh Allah. Dalam arti kata kita taat pada Allah dan jauh daripada kemungkaran. Tangan pegang kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, pegang sesuatu yang diberikan pahala oleh Allah. Contohnya pegang Quran, contohnya pegang isteri, contohnya pegang anak-anak, contohnya pegang kawan-kawan, tak pegang benda-benda yang haram. Kalau isteri tak nak pegang, Syarifah ini nak pergi depan-depan, salah. Macam mana dia kata tak nak jumpa, jadi pergilah, salah. Tak boleh. Bermakna kita dah bawa tangan kita ke tempat yang haram, bermakna kita dianggap sebagai manusia yang tak bersyukur. Kita guna kaki kita untuk langkah ke tempat-tempat yang baik. Mana tempat-tempat yang baik? Tempat-tempat yang baik surau, tempat-tempat yang baik masjid, tempat-tempat yang baik tempat kenduri, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang tidak ada di dalamnya perkara-perkara yang bersifat fitnah. Sebab itulah di antara 20 perkara yang disebut oleh Nabi, kalau kita buat salah satu daripada 20 ini, dia akan mewarisi kebapaan. Apa maksud mewarisi kebapaan? Harta kita pun tak pernah cukup. Harta tak pernah cukup. Walau ada harta tapi tak pernah cukup. Patut kita dah ada pencet ni, relax, nak bekerja hingga tak sempat nak beribadat pada Allah. Tak sempat dah aku nak pergi buat umrah, sibuk dengan kerja. Umur dah meningkat, makin hari makin tak larat. Tak apa lah, dia kata yang penting kerja. Bermakna dia sedang memiliki sifat mampu, tak cukup dengan apa yang ada. Tak cukup dengan apa yang ada. Rumah dah besar, kereta dah menjalan, anak-anak pun semua berjaya, tapi tak cukup nak cari rezeki. Kerja dunia. Apa tu? Ada dalam dirinya pampa. Di antara salah satu daripada penyebab pampa yang disebut oleh Nabi 20 tu, salah satunya orang yang suka pergi ke pasar. Bila dia pergi ke pasar, lambat balik daripada pasar. Dia masuk aja pasar pukul 8, mula buka pasar tani tu, dia balik pukul 12.30, matahari dah atas kepala. Balik, bawa balik ikan sekilo. Ya, apa abang beli? Tak ada ikan sekilo. Seronok tengok barang-barang lain. Jadi duduk di pasar, bawa balik ikan sekilo. Macam isteri kita nak pergi pasar raya, mula lepas maghrib masuk sampai pasar raya tutup kat 10.30. Awak beli apa? Belilah bawang sekilo. Bawang sekilo daripada pukul 8.30 tu 3 tingkat punya pasar raya tu pusing. Orang yang pergi ke pasar dan suka balik lambat daripada pasar, maka dia mewarisi kebapaan. Tak apa, yang tu kita cerita kuliah-kuliah yang akan datang. Semua ini dipanggil apa? Panduan dalam hidup. Jangan kita marah apalah Nabi ni, semua benda tak boleh. Ya tuan-tuan, Nabi bagi tahu ini kerana Nabi nak jaga kita supaya kita ni seorang Muslim,
kita tidak terlepas daripada ketentuan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni yang dipanggil bila kita gunakan kaki untuk pergi ke tempat yang Allah redha, maka kita dianggap manusia yang taat. Maka begitu juga semua anggota yang kita gunakan pergi ke tempat-tempat yang tidak menunjukkan dosa. Baik, bila seseorang itu dia bersyukur kepada Allah, maka Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka aku akan tambah. Dan barang siapa yang tak bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka barang siapa yang tak bersyukur dengan nikmat yang aku beri, maka tunggulah susah-susah yang akan aku berikan kepada dia, azab yang akan aku berikan kepada dia. Tak cukupnya rezeki ataupun nikmat yang akan aku beri kepada dia. Tuan-tuan, dalam bulan yang lalu saya perjelaskan pada tuan-tuan ayat ini melalui kisah-kisah para nabi yang ada dalam Quran. Kerana para nabi ini adalah uswatun, dia adalah contoh kepada kehidupan harian kita. Allah jadikan para nabi ini sama macam mana Allah jadikan kehidupan kita. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang suara sedap, ada macam-macam mana kita ada, macam itulah dia ada. Sebab tu para nabi dan kita ini manusia yang sama. Sebab tu harus pada para nabi ini, terutama Nabi Muhammad, sifat halus yang ada pada dia, dia boleh buat apa yang kita buat, maka dia pun boleh buat. Contohnya makan, kita makan, Nabi pun boleh makan. Jangan kata Nabi tak boleh makan, ni cucuk kodok tak ada zaman dia apa semua. Jangan macam tu. Nabi pun boleh makan kalau dia hidup di zaman kita. Kita kahwin, maka Nabi pun harus untuk kahwin. Nabi tak apa, kita kata kuat, boleh tahan, boleh lawan nafsu dia. Sama Nabi pun kahwin. Nak cerita harus, sifat harus yang ada pada Nabi, selama mana yang kita buat itu tidak bercanggah dengan dosa, maka harus kepada Nabi. Sebab tu dalam Al-Quran ada diceritakan kepada kita beberapa orang Nabi. Nak cerita 25 Nabi ini tak habislah kuliah kita. Cuma beberapa orang Nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang mereka ini diberikan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Dan mereka bersyukur dengan nikmat, maka Allah tambah nikmat itu lebih banyak daripada nikmat biasa. Saya ulang lagi, di antaranya ialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman, Allah beri nikmat kepada dia dua. Yang pertama, dia kaya dengan pengikut. Dia kaya dengan pengikut. Yang keduanya, dia kaya dengan harta. Dia kaya dengan pengikut hingga kan pengikutnya bukan dari kalangan kita manusia, daripada kalangan jin, daripada kalangan binatang-binatang. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, wa li Sulaiman ar-rih uduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Dalam surah Sabah diceritakan ayat 11, ayat 10. Itulah. Dan Nabi Sulaiman ini diterbangkan oleh jin ini, duduk di atas angin untuk dia cek mana rakyat jelata dia duduk. Sekali dia dibawa terbang sebulan, macam kita berjalan di muka bumi ini sebulan. Agak-agak nak pergi mana sebulan jalan di Tantan nak pergi daripada Perlis nak pergi ke Johor, baru 20, baru kita kata dalam 18 jam. Ini sebulan sekali dia terbang, macam kita berjalan di muka bumi ini sebulan. Nak cerita sekali dia terbang dibawa oleh jin-jin ataupun pengikut dia. Hebat. Adakah hari ini orang yang boleh baik sampai macam tu lah dengan jin? Sebab itulah di antara fakta dalam Al-Quran yang orang duk percaya dengan kekuasaan jin, sebenarnya tak betul. Buktinya Nabi Sulaiman sewaktu dia berdiri, dia perintahkan jin ni buat masjid. Dalam Quran ada diceritakan hingga patah apa jin duk buat masjid ni. Tengok Nabi Sulaiman duk tengok aja mereka buat masjid. Jadi mereka pun takut pada Nabi Sulaiman. Buat masjid tu kira tak berhenti makan rehat, sambung lagi. Takut
daulat Nabi Sulaiman tu. Hingga kan akhirnya tongkat Nabi Sulaiman yang Nabi Sulaiman pegang, dia duduk berdiri tengok jin buat masjid tu patah, dimakan oleh anak-anak. Barulah Nabi Sulaiman ini jatuh terjelapar. Bila jin ni pergi tengok, rupanya Nabi Sulaiman tu dah mati lama dah. Nak cerita kata jin ni tak tahu bahawa Nabi Sulaiman tu mati. Yang kita ni percaya kat jin, percaya pada jin. Ada satu cerita di sebelah Hulu Langat, dekat-dekat dengan kampung isteri saya. Hari bulan 12 baru-baru ni saya balik. Kebetulan adalah jiran saya tu, dia tak boleh nak tidur, rasa tak tenang, nampak macam ada benda makhluk yang kacau dia. Tanya pada saya, Ustaz pandai kan buat? Saya kata tak hati. Saya bukan tak hati, saya pun takut tuan-tuan. Takut kerana apa? Jin ni kuat daripada kita. Di sudut lawan dia kuat daripada kita. Jawab dia, kalau kita duduk jadi bomoh jin, orang yang boleh jadi bomoh jin ni kira hebat kan? Kira orang yang jadi bomoh jin ni tak boleh. Dia bukan boleh nak rehat, nak kena berzikir setiap malam. Kita ni malam kira nak tidur je. Saya kata saya tak pandai. Bila saya kata saya tak pandai, dia pun balik. Dia jumpa seorang Tok Bomoh, bawa pergi ke rumahnya. 3 malam Tok Bomoh ni seru. Semua jin-jin yang ada di Gunung Nuang. Tahu Gunung Nuang kat mana? Gunung Nuang atas daripada atas daripada Congkak, tempat mandi Manda tu Gunung Nuang. Jadi semua jin-jin tu turun. Dan Tok Bomoh ni kata, mana jin yang datang kacau dia, semua ni ditangkap dan dibunuh. Cukup malam yang ketiga, maka jin tu kata, Tok Bomoh ni kata, tak apalah, okey lagi saya dah boleh tangkap semua. Tak apalah, dia pun balik malam tu. Pagi besok, dia punya bibik, dia ada bibik dia Indonesia. Bangun pagi nak sembahyang subuh, buka je pintu bilik, tiba-tiba nampak tersengam satu lembaga yang besar di depan pintu bilik dia. Terus telefon ke Tok Bomoh. Tok Bomoh tu cek balik, rupanya jin Gunung Nuang yang dia tangkap tu seko terlepas. Oh, sudah terlepas seko. Jadi pagi tu terpaksa datang pula, tangkap pula jin tu. Jenuh tangkap jin ni dekat, bukan senang. Akhirnya jumpa dengan seorang kawan saya yang pandai adalah ilmu jin. Dia pun bagi tahu, inilah akibat kalau kita percaya kepada manusia yang tak percaya dengan Al-Quran dan hadis. Bukan nak salahkan Tok Bomoh. Kadang-kadang Tok Bomoh ni dia menggunakan jin juga. Tak apalah. Tak apa, dia bukan kerana apa. Tak apa, dia bukan kerana apa. Dia belajar macam tu. Tapi sebenarnya salah nak guna, pakailah ayat-ayat Al-Quran. Tengok Nabi Sulaiman, dia menggunakan Al-Quran, tunduknya jin dan manusia kepada dia. Dan nak cerita bahawa jin ini tak boleh teres bila seseorang itu nak mati. Tak ada, dia tak boleh teres. Buktinya Nabi Sulaiman mati, jin pun tak tahu kata Nabi Sulaiman dah mati lama. Hingga dah tongkat Nabi Sulaiman yang dia pegang itu dah dimakan di anak-anak. Nabi Sulaiman pun jatuh jatuh tersebar di bumi. Barulah jin tahu, oh mati dah Nabi kita. Nabi Sulaiman Allah beri kekayaan dia di sudut pengikut. Yang kedua, Allah beri kekayaan dia di sudut harta yang cukup banyak. Yang pertama. Yang kedua, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran mengenai Nabi Daud alaihi salam. Allah beri 2 kelebihan pada Nabi Daud. Yang pertamanya, Nabi Daud alaihi salam ini diberikan kelebihan suaranya yang sedap. Nabi Daud ini diberikan kelebihan suaranya yang sedap. Saya cerita dah pada bulan lepas. Saya ulang lagi nak bagi faham hakikat syukur ni. Dan hebatnya Nabi Daud alaihissalam, suara dia yang sedap. Diceritakan bila dia membaca kitab Zabur, air yang mengalir itu akan berpatah balik kerana nak dengar Nabi Daud baca kitab Zabur. Tengok
Burung yang berterbangan tu singgah kerana nak dengar Nabi Daud baca kitab Zabur. Angin yang bertiup tu berhenti kerana nak dengar baca kitab Zabur. Ada tak hari ini orang yang sedap suara? Ada. Tapi ada tak sehebat Nabi Daud alaihi salam? Yang tahu nak kita kalau nyanyi lagu Piramli hujan ribut, tuan kata hantar nyanyi tak apa, kami teruk ni kena ribut. Nak dibandingkan dengan Nabi Daud alaihi salam. Ada satu cerita di kampung saya. Ada seorang Bilal. Dululah ceritanya, dan sekarang ni masih hidup lagi Bilal. Dia Bilal masjid. Kehebatan dia azan. Hingga kan bukan orang Islam macam kita ini akan pergi ke masjid. Bukan setakat orang Islam yang macam kita ni pergi ke masjid. Orang kafir sendiri bila dengar motor dia pergi ke masjid. Dia orang dulu-dulu ni dia pakai motor Yamaha yang dia punya silencer, dia boleh cabut. Tuan-tuan tahu silencer? Silencer tu bila cabut dia akan bunyi macam ketuk. Ting tong 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 1 kilo 2 kilometer, orang tahu oh Bilal dah pergi, betul Bilal dah pergi dah. Cina ni bila dengar motor dia cepat-cepat pakai baju duduk di atas jalan besar. Kenapa dia nak dengar Bilal ni azan? Hebat. Hebat tuan-tuan. Saya pernah pergi jumpa dia. Saya tanya apa kehebatan Bilal? Kerana azan dia pun bacalah mentera dia. Di antaranya disebut di dalam mentera dia tu hebat suara seperti suara Sayyidina Ali. Memang tuan-tuan, Sayyidina Ali ni hebat suara dia. Sayyidina Ali ni sekali ditengking musuh, sekali ditengking musuh rebah. Kita agak-agak kalau kena tengking dengan kawan macam mana? Kita boleh tengking isteri ya. Kita tengking isteri kita, dia menangis, dia balik orang pak mentua. Pak mentua kita padan muka kita. Boleh lah dengan isteri. Sedangkan Sayyidina Ali dia punya tengking dia, orang boleh rebah, musuh boleh rebah. Kemudian dicerita dalam mentera tu manis seperti suara Nabi Daud. Dan diambil hadis-hadis ni, keratan hadis-hadis yang saya baca tadi ni. Air yang hilir lagi mudik, burung terbang lagi singgah, angin terbang lagi terhenti, mendengar suara aku la berkat doa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah mentera orang lain menjadi amalan dia. Cuma sekarang ni dia agak uzur, tapi suaranya cukup sedap. Tengok Nabi Daud alaihi salam. Adakah orang sesedap macam Nabi Daud hari ini? Ada, nama ada lah yang Daud kilau. Kan? Tapi tak sehebat Nabi Daud. Air hilir lagi mudik, burung terbang lagi singgah. Tak ada. Bolehlah suara sedap, semua suara sedap, tapi tak sehebat Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Nabi Daud diberi kehebatan, nikmat pada dia lebih daripada orang lain? Sebab dia bersyukur. Apa tanda dia bersyukur? Sebab dia tak pernah guna suara dia untuk lawan Allah Ta'ala. Dia tak pernah guna suara dia untuk ajak orang buat maksiat. Tapi dia guna suara dia untuk orang berzikir pada Allah. Itu yang dia baca Quran. Bayang dia baca Quran menjadi penghibur kepada kita. Menjadi penghibur kepada kita. Bermakna kalau tuan-tuan, kita ni suka dengar orang baca Quran, bermakna kita sudah mendapat sedikit jiwa macam jiwa Nabi Daud alaihi salam. Tapi kalau kita dengar Quran, oh lambat TV mula ataupun akhir TV itu pukul 12 dibuka Quran, kita pun tutup lepas tengok gosti oh Quran, kita pun tutup. Bermakna jiwa kita tidak sehebat Nabi Daud alaihi salam. Sekurang-kurangnya kita dengar seronok anak-anak baca abata saja. Walaupun yang tu sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran kita suka, bermakna kita sudah mendapat nikmat yang ada pada Nabi Daud alaihi salam. Balik koreksi sendiri kan. Agak-agak lagu Nabi Daud Quran yang dibaca oleh Nabi Daud kan lagu Cik Mat Molek oleh Daud Kilau kan, contohnya. Itu yang marah saya buat contoh kan. Yang pertama. Yang kedua, Allah beri pada Nabi Daud alaihi salam ini wa alanna lahul hadid, kami berikan tangan yang boleh melembutkan besi. Kita ada tukang besi, tapi tukang besi kita terpaksa ambil besi, masukkan dalam api, dalam bara api, keluarkan dan ketuk.
Tapi Nabi Daud alaihissalam, dia tak payah pakai bara api, dia pegang besi dan dia boleh urut besi menjadi apa yang dia nak, pisau, parang dan sebagainya. Hebat. Hebat tak? Kita nak dapat ilmu tu kena pergi menuntut tu, ilmu pawang besi. Di Perlis ada seorang, dia bukan pawang besi, dipanggil pawang buaya. Pawang buaya. Mana-mana orang yang sakit mulut boleh pergi jumpa dengan dia. Dia hanya letakkan jari dia dalam mulut orang yang sakit tu, balik dia, esok mulut tu akan kering dan sembuh. Tapi nak dapat ilmu macam tu dia kata dia nak kena pergi pegang ni lidah buaya tu, kena tarik lidah buaya. Allah tuan-tuan, agak-agak macam tu kan kita nak dapat ilmu punya susah. Kalau kita pergi jumpa buaya dengan kita habis lu, tak ada dah tuan-tuan. Saya boleh, tapi syarat buaya tu mati lagi dipegang. Oh, tak. Tapi kalau dia hidup, tak payahlah tuan-tuan cari ilmu lain lah. Tak payahlah jadi bomoh. Dia pun nak mati lah. Tuan-tuan kata saya boleh ustaz nak sambung ilmu dia. Pergilah. Kami ni kira nak buat kenduri yang tahu dah nak kena ngap. Buat kenduri arwah kita pun tahu dah. Tak mampu. Tapi Nabi Daud ni hebat. Dia boleh urut besi tu dengan tangan dia. Akhirnya apa yang dia nak buat semua jadi. Tengok mana dia dapat? Dia dapat daripada sifat syukurnya kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Dia kata, wahai Tuhan, berikanlah tangan aku ini. Nabi Daud ni dia minta kepada Allah, sediakan pada aku satu kerja yang aku boleh bekerja dan aku boleh taat kepada kamu. Allah berikan tangan dia boleh melembutkan besi. Hebat. Kalau tuan-tuan nak ambil ilmu dia, boleh balik dia amal. Dalam Quran ada surah Sabah ayat 10. Ni tili pada rakaman surah Sabah ayat 10. Walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu hadid an ya'mal sabiratin wa qadir fis sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir. Kita punya imam, kita hafal. Balik bi amal. Setiap kali sembahyang 10 kali. Saya dah balik amal 10 kali. Imam balik amal berapa kali dah? Saya balik amal bukan 10 kali, 10 tahun dah beramal daripada saya duk belajar tu. 10 tahun dah beramal. Setakat sekarang ni tak pernah lagi pegang besi. Besi tu jadi lembut. Tak pernah. Buktinya saya datang pun naik kereta ke naik motor, tak pernah lagi naik kereta tu lepas ke bawah punya lembek besi. Kalau tuan-tuan balik nanti try baca ayat tu, pergi di besi gerik pintu tu hantu kepala pak. Kalau benjol masuk hospital, jangan salah dengan saya pun dah 10 tahun besi tak lembut lagi. Tuan-tuan baru nak amal malam ni lagi lah. Tapi kalau nak try ayat satu lagi ni boleh. Kalau tuan-tuan balik, kalau pintu terkunci di rumah, kunci ada di dalam, tuan-tuan baca ayat ni. Yang ni tuan-tuan boleh hafal. Yang tadi ni nak hafal susah. Yang ni boleh hafal. Baca alam tarakai. Alam tarakai fa'ala rabbuka. Mesti buka. Mesti tak buka. Tapi kalau tuan-tuan sambung tu kan, alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pakai tak dibuka langsung. Pakai tak dibuka langsung. Balik pergi test. Kunci, ambil kunci, buang dalam rumah. Tu. Balik try pegang kunci. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. InsyaAllah buka. Balik pitih lah. Tapi kalau tak jadi, tak maaf lah no. Saya pun tak nak jadi lagi kan. Buat tak pernah terbuka, tak pernah ada kunci juga. Ini ada kunci spek. Kunci duduk dalam rumah, tepi pintu ada kunci spek, boleh buka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ingat malam ni punya kuliah, ingat ayat tu dah kan. Yang lain punya cerita lupa. Tak apalah tuan-tuan, boleh satu ilmu pun okey lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kawan-kawan isteri tanya, dia rumah apa abang dapat ni malam ni ustaz cerita apa malam ni ustaz cerita malam ni alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tak apalah.
yang tu pun ilmu juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tengok Nabi Daud alaihissalam Allah berikan. Kenapa? Dia bersyukur pada Allah, menggunakan suara dan tangannya untuk taat pada Allah. Yang ketiganya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf Allah berikan pada dia cantik. Yang pertama cantik, yang keduanya boleh membaca mimpi. Ni yang dipanggil wa atainahu hukman wa ilma. Allah kata kami berikan pada Nabi Yusuf ini kami berikan pada Nabi Yusuf ini ilmu dan hikmah. Ilmu lah, hikmah ni cara dia berdakwah di zaman tu. Dia menggunakan ni kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Yang pertama cantik. Hingga kan orang perempuan yang melihat Nabi Yusuf ini, mereka akan puji, ma hadza basyarun in hadza illa malikun karim. Oh, cantiknya Yusuf ini, mungkin dia barangkali bukan keturunan biasa, keturunan malaikat gambarnya. Oh, tak tahulah, mungkin keturunan malaikat yang lawa. Itu yang disebut oleh orang-orang perempuan yang ada di Mesir pada waktu itu. Tengok sampai diceritakan mereka tengok Nabi Yusuf keluar daripada bilik sebelah kiri masuk ke bilik sebelah kanan, baru tengok 2-3 minit faqatna aydiyahunna. Zulaikha panggil mereka yang mereka tuduh, kata Zulaikha, fitnah Zulaikha ini nak buat jahat dengan anak angkat dia sendiri. Zulaikha panggil semua, "Man, kamu cuba tengok." Sampai terpotong jari-jari mereka. Setelah mereka diberi pisau dan diberi buah, potong buah, Nabi Yusuf keluar sampai terpotong jari-jari mereka. Faqatna aydiyahunna. Ni Al-Quran. Zulaikha kata apa? Kamu baru tengok 2-3 minit, aku tengok setiap jam. Yusuf mana nak tahan? Tapi yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah uji, nak tengok betulkah dia ini orang yang bersyukur. Satu hari dipanggil oleh Zulaikha masuk dalam bilik, dicerita dalam Al-Quran, wa qallaqatil abwa wa qalat haytalak qala ma'azallah inna rabbi ahsana maswai. Disebut dalam surah Yusuf. Zulaikha tutup pintu dan Zulaikha berkata, haytalak, marilah sayang untuk berkasih-kasih kita berdua. Tak ada siapa dalam bilik ni. Zulaikha dia buat jahat. Dia kata apa? Qala ma'azallah. Kata Nabi Yusuf, wahai Tuhan, aku berlindung dengan engkau. Inna rabbi ahsana maswai. Maka Tuhan aku itulah tempat sebaik-baik berlindung. Bila Nabi Yusuf berdoa begitu, cepat dia lari ke pintu dan bajunya ditarik daripada belakang hingga terkoyak. Bila dia buka aja pintu, tiba-tiba muncul di depan pintu itu suami kepada Zulaikha. Tengok takdir Allah kerana sebuah doa. Sebuah doa. Sebab tu tuan-tuan, ajarlah anak-anak kita, ajarlah cucu-cucu kita supaya dia nak dihindarkan daripada maksiat. Bagaimana? Berdoalah bila nak keluar daripada rumah. Nabi Yusuf seorang Nabi pun berdoa, inna rabbi ahsana maswai. Tuhan akulah tempat aku meminta dalam keadaan getir macam tu. Kita tuan-tuan senang kan nak jaga anak-anak, nak ikut, nak membototi dia pergi, semua kita nak ikut, tak mampu. Tapi ikutlah dengan doa, ya Allah selamatkanlah dia. Ajar pada dia, ya Allah selamatkanlah. InsyaAllah Allah selamatkan. Buktinya Nabi Yusuf ni, hebatnya Nabi Yusuf, dapat rupa yang cantik tapi tak pernah menjadikan muka yang cantik itu untuk melakukan maksiat. Akhirnya cantik dia lebih cantik daripada orang biasa, tak melakukan maksiat. Ini semua hujah tuan-tuan di akhirat nanti. Hujah di akhirat. Allah tanya, kenapa kamu buat maksiat? Dan kau bagi aku cantik, jadi aku gunalah cantik untuk buat maksiat. Allah tunjuk Nabi Yusuf, ni Yusuf lebih cantik daripada kamu tapi tak pernah buat maksiat. Habis. Adakah hari ini orang yang secantik Nabi Yusuf? Adalah kita Yusuf kita hari ini. Kan? Waktu muda dulu, yang dia cantik juga lah. Minta maaf lah, contoh dia buat contoh. Dan sebab tu, kalau tuan-tuan nak anak ataupun nak cucu yang comel, bila isteri kita ataupun anak kita dia sedang mengendong baby dalam perut,
lebih kurang 4 bulan. Bila 4 bulan tu dia dah jadi elok dah. Dah jadi elok dan tu nak jadi elok dah. Maka perbanyakkanlah. Kalau nak bagi comel, banyakkan dia membaca surah Yusuf. Pagi sekali, malam sekali sebelum tidur. Baca surah Yusuf, insya-Allah keluar lelaki comel. Kalau nak bagi cerdik, perempuan yang cerdik, bacalah surah Maryam. Kalau nak bagi comel, cerdik pula, maka baca surah Yusuf, baca surah Luqman. Baca surah Yusuf, baca surah Luqman. Kalau nak bagi rajin, baca surah Baqarah. Rajin nanti cuba tengok Baqarah ni lembu ni rajin, dia tak kan. Lembu ni rajin, dia kerja aja. Semua orang letak lembu ni bekerja. Bukan semua dia jadi lembu, tapi rajin macam tu. Banyak baca surah Baqarah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tengok Nabi Yusuf alaihi salam. Kita sama-sama. Baik, Nabi Yusuf yang pertama Allah beri cantik pada dia nikmat. Dia bersyukur pada Allah, maka Allah hindarkan daripada maksiat. Yang keduanya, Allah jadikan Nabi Yusuf ini sebagai hujah. Allah tunjuk pada kita, Allah beri Nabi Yusuf dia boleh membaca mimpi. Dia boleh baca mimpi. Raja pernah bermimpi. Dia melihat dalam mimpi dia 7 ekor lembu kurus menelan 7 ekor lembu gemuk. Kemudian dalam masa yang sama dia melihat 7 tangkai gandum yang gemuk, elok, dan 7 tangkai gandum yang kering. Dia tanya pada ahli-ahli nujum dia di zaman tu. Kata ahli nujum dia, kami tak boleh baca mimpi ini kerana dia pelik. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang dia pernah duduk dalam penjara dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pernah baca mimpi dia. Akhirnya bacaan mimpi dia tepat macam mana Nabi Yusuf baca. Kata daripada raja, aku rasa Yusuf boleh baca. Panggil Nabi Yusuf, tanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, 7 tahun yang pertama tanamlah sebanyak-banyaknya gandum di bumi Mesir. Kemudian bila dapat hasil, ambil semua hasil itu, simpan masuk gudang dan guna sikit aja untuk makan harian. Yang lain semua simpan dalam gudang. Sebab akan datang 7 tahun yang kedua, kering kontak, tanah apa pun tak hidup, air pun tidak ada. Maka ambil yang 7 tahun pertama yang disimpan dalam gudang itu, gandum tadi, ambil jadikan makanan.
kerana 7 tahun yang kedua kering, ambil jadikan makanan semula, simpanan tadi. Selepas 7 tahun yang kedua akan berlaku fihi yurasun nas, maka pada waktu itu barulah Allah akan berikan bumi Mesir ini diturunkan hujan dan kembali subur tanah-tanah Mesir hingga sekarang. Bila Nabi Yusuf ni dia baca mimpi tersebut, raja kata, aku rasa betul lah dengan apa yang dia baca ni raja. Betul lah dengan apa yang dia baca. Maka Nabi Yusuf pun dilepaskan daripada penjara dan ditanya, wahai Yusuf, apa yang kamu nak daripada aku? Raja tanya tu, bila dia tengok cara bacaan mimpi Nabi Yusuf tu tepat, dia tanya, apa yang kamu nak daripada aku? Kata Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardh, lantiklah aku menjadi menteri harta dan tanah Mesir. Maka dia, raja tu lantik Nabi Yusuf jadi menteri harta dan tanah Mesir. Rupanya 7 tahun pertama, 7 tahun yang kedua, sampai habis 7 tahun yang kedua, rupanya di bawah pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang subur bumi Mesir. Sampai sekarang subur bumi Mesir. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, kampung, ada satu kampung yang namanya Al-Fayyum. Al-Fayyum ni alfun 1000 yaum tu hari, kampung 1000 hari bahasa kita, Al-Fayyum. Di kampung tu ada satu sungai yang besar, masih terdapat kincir air yang dibuat oleh tangan Nabi Yusuf. Dan kincir air ni bukan daripada batu, daripada batang pokok, duduk di dalam air tapi tak rosak daripada dulu hingga sekarang. Tuan-tuan boleh pergi, saya dah pergi dah 3 kali tengok. Memang tak mampu dia berjalan di dalam air tu, kincir air tu. Dia pindahkan air daripada sungai besar ni ke parit-parit kecil, nak dibawa ke tengah-tengah padang pasir. Di zaman tu. Yang pertama. Yang keduanya, ada beberapa saluran air. Yang saluran air itu kerajaan Mesir ambil jadikan sebagai sumber saluran mineral water. Saluran itu mana? Saluran itu yang keluar daripada saluran kecil melalui sungai besar tadi. Ada beberapa saluran. Siapa punya kerja? Itu tangan Nabi Yusuf. Sampai orang sekarang boleh ambil manfaat. Tengok. Hebat bacaan Nabi Yusuf. Agak-agak kita macam mana? Nah, kita cerita macam Piramli itu kan. Ni kan? Itu yang ada nunjuk 4 belalang. Lah sekali raja yang nak tawan negara tu, dia kata sebut dalam tangan ni apa? Piramli kata belalang, duduklah, tengok-tengok belalang sebut nak cerita. Kata apa-apa yang berlaku hari ni agak-agak aja, agak-agak aja, agak-agak betul, banyak tak betul. Piramli buat 2 cerita tentang nujum ni. Satu cerita lagi dan cerita dalam Doremi. Kita cuba tengok betul-betul. Saya di antara orang yang minat, dia tengok cerita Doremi. Ditangkap ni Tok Momok, dia orang jadi Tok Momok. Ya. Dia kata jin dalam ni nak makan bulu, nak makan ayam, pokoknya dia lapar, kena bayar 400. Bila dah dia orang tu baliklah apa semua, Tok Momok tadi pun dibuka, yang Tok Momok betul itu dibuka, bagi seorang satu. Dia orang ada 3 orang, 300 bagi seorang satu. Tok Momok tu kata, inilah kali pertama saya dapat sari 100, besok tak dapat masuk. Kata Tompen, kami ni bomoh. Dia kata saya pun bomoh kelentong juga. Dah nak cerita, rupanya itulah hakikat masyarakat kita hari ini. Percaya dengan benda-benda yang macam tu. Dah betul dah kelentong, tanya lagi. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi di Pakistan, minta maaf lah, saya bukan nak hina Pakistan, sebuah negara Islam, tetapi cukup banyak mempercayai bomoh. Tuan-tuan pergi di pekan-pekan dia, bomoh-bomoh dia menggunakan burung dalam sangkar tu. Jadi kalau kita pergi tu, kita tanya macam mana saya ya. Dia tengok tangan saya, dia pun ambil burung, letak atas tangan kita. Burung tu akan lompat di atas sampul sorak yang dia atur lebih kurang dekat 200-300 sampul sorak. Burung tu jalan, pergi sana pergi sini, dia cabut, dia ambil satu sampul sorak tu, dia pun baca. Tak perlu tamprai, tak perlu buah tirai lah semua. Dia pun terjemah. Dia kata
tak serabut ni, tangan yang tak serabut, bermakna awak lepas ni kayo. Dia kata kayo ke saya tu? Dia kata kayo lah kepala saya. Saya pun balik tu, kawan saya kata hang tak payah buat kerja, balik tu relax kan kayo. Saya kata tak payah, nak makan pun tinggal pergi beli. Setiap bulan tu kalau mau tak hantar duit, pakai puasa malah 3 hari 3 malam, sakit demam, bila dapat jadi semangat lah. Tak payah lah kata, bohong semua tu. Berapa banyak orang yang tangan tak serabut miskin, berapa banyak orang yang tangan tak serabut macam elok. Ayo dia tengok 99, 81, 18 campur dua-dua 99. Nama Allah kaya. Dia kata memang kaya 99. Yang tak kaya tu tak ada langsung 99 tu dia 99 kaya, tak cukup 100. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah beri pada Nabi Yusuf 2 benda yang Allah tak beri pada orang lain. Kalau nak dapat juga mesti taat, macam mana Nabi Yusuf taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhirnya, cerita Nabi Ayub alaihi salam, iznada rabbahu anni massaniyad dur fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Nabi Ayub ni Allah jadikan dia kaya, kemudian dia jatuh miskin kerana iblis dan syaitan kacau hidup dia hingga dia jatuh sakit dan dia jatuh miskin. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, aku sakit, berikanlah kepada aku sembuh. Maka Allah beri kepada dia sembuh, sedangkan sakitnya bukan sakit biasa. Ni sakit kulit yang isteri dia terpaksa kutip ulat-ulat yang ada di atas kepala untuk buang setiap hari. Tapi dengan doa, berkat doanya Allah buang penyakit tersebut dan dia menjadi manusia yang kembali kaya raya. Tengok Nabi Ayub alaihi salam. Kalau kita agak-agak sakit macam mana? Kata nak datang ustaz, kepala lutut ni sakit, tak datang. Okay, tak datang lah masjid. Bukan tak nak datang, kurang sihat. Tengok Nabi Yusuf kutip isteri dia ulat-ulat yang ada atas kepala. Dia kata nak sakit aku silalah wahai Tuhan, tapi jangan bagi hati aku dan lidah aku sakit. Kerana lidah untuk berzikir dan hati ini untuk sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu di antara benda yang boleh kita berkongsi pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan yang baik kepada Allah. Yang kurang daripada kelemas sendiri, ada perkataan atau apa dia contoh yang saya buat pada malam ini tersentuh pribadi dan minta maaf banyak saya tersebut nama, minta maaf banyak-banyaklah, kadang-kadang tersebut minta maaf banyak-banyaklah. Yang itu hanya sebagai panduan dan contoh adalah kepada kita, minta maaf kalau tak terasa sebut. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اشهد ان لا اله الا انت اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين في عافيته يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq